Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya daripada Kolej Teknologi Antarabangsa Genetik ingin membuat pembincangan berkenaan pengurusan sumber manusia nombor kod HRM 1123. Nama saya Nurul Natasha Alia. Tajuk yang dipilih adalah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Nombor metrik 20120001 dan pensyarah saya ialah Puan Nur Ainina Kamaluddin. Okey. Kita bermula dengan sejarah JTKSM. Ditubuhkan pada tahun 1912. Salah sebuah daripada 12 buah jabatan dan agensi yang terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Sumber Manusia. Sebelum tahun 1960, objektif jabatan ialah menjaga kepentingan pekerja di sektor peladangan dan nombor. Pada tahun 1970 pula, Jabatan Buruh digabungkan dengan Jabatan Perhubungan Perusahaan, memfokuskan kepada penyelesaian pertikaian yang melibatkan pekerja dan kesatuan. Perubahan yang dibuat ialah dengan memisahkan Jabatan Buruh dan Jabatan Perhubungan Perusahaan JPP. Jabatan Buruh dipertanggungjawabkan memelihara kepentingan para pekerja dalam mewujudkan keharmonian antara majikan dan pekerja. Kemudian, pada Februari 2003, bahagian perkhidmatan pekerjaan di bawah Jabatan Tenaga Rakyat digabungkan dengan Jabatan Buruh Semenanjung Malaysia JBSM. Ini telah membawa perubahan besar kepada JBSM melibatkan pertambahan fungsi seperti pengumpulan maklumat, perburuhan dan penempatan pencari-pencari pekerjaan di sektor swasta. Pergabungan yang dijalankan membawa pertukaran nama Jabatan Buruh kepada Jabatan Tenaga Kerja. Kemudian kita beralih kepada fungsi JTKSM. Menguatkuasa undang-undang perburuhan dan perjanjian antarabangsa meliputi undang-undang seperti Akta Kerja 1955 iaitu Akta 265 dalam kurungan Akta 265, Akta Hari Kelepasan Mingguan 1950 dalam kurungan Akta 220, Akta Maklumat Pekerjaan 1953 dalam kurungan Akta 159. Tadi kita terlepas dalam Akta Hari Kelepasan Mingguan 1950, Akta 220, Akta Hari Kelepasan 1951 dalam kurungan Akta 369. Sebenarnya banyak ya akta-akta dia. Kalau tengok dekat sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 akta. Jadi kalau nak dikirakan akta-akta ni semua ada 12 lah. Awak semua boleh tengok dulu akta-akta dia. Yang saya baca tadi tu adalah beberapa akta sajalah. Yang kedua, mengkaji, menyimak dan menggubal pidaan undang-undang perburuhan, peraturan dan perintah yang dikuat kuasa dari semasa ke semasa. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan program pendidikan perburuhan dan aktiviti-aktiviti promosi mengenai perundangan dan penguatkuasaan perburuhan negara yang memfokuskan kepada akta-akta yang dikuatkuasakan oleh jabatan secara bipartite, tripartite, multi-tier organisasi dan agensi kerajaan yang berkaitan. Yang keempat, mengendali dan menyelesaikan aduan-aduan perburuhan. Yang kelima, mengurus, mengendali dan menyelesaikan pertikaian tuntutan pekerja dan majikan di Mahkamah Buruh. Yang keenam, mengendali dan menangani aduan gangguan seksual di tempat kerja. Yang ketujuh, menguruskan sumber manusia, keuangan, perolehan, aset pembangunan serta pentadbiran dan logistik jabatan. Yang keenam tu mengendali dan menangani aduan gangguan seksual di tempat kerja. Contohnya kalau ada masalah apa orang kata masalah gangguan seksual lah, seperti ada orang kacau kita ke, ada orang mengeluarkan kata-kata yang tak sepatutnya dekat kita. So kita ni boleh buat aduan kepada
Jabatan Tenaga Kerja dan mereka akan membela hak kita sebagai pekerja. Dan contohlah majikan kita buat benda tak sepatutnya dekat kita, ugut kita macam-macam, kalau kita tak nak layan dia ke, dia nak berhentikan kerja ke. So JTKSM ni lah yang akan membantu kita memberi keadilan kepada kita. Macam tu. Okey, kita sambung ke yang ketujuh, mengurus yang ke-8, mengurus aktiviti pemberhentian pekerja. Contohlah kalau kita nak berhenti tapi kita dah bagi notis kita nak berhenti, tapi kita punya company tu, kita punya organisasi tu tak nak. Dia tak nak berhentikan kita, dia suruh kita kerja juga kat situ. Dia macam guna kuasa dia lah, dia kata kita tak boleh berhenti. Jadi kita boleh buat aduan dekat JTKSM sebab kita ni dah bagi notis tapi mereka tak nak berhentikan kita juga. Jadi kita boleh buat aduan. So hak kita terbela lah, macam tu. Hak kita sebagai pekerja terbela. Okey, kemudian nombor 9, memproses dan menjalankan siasatan permohonan perakuan penginapan di bawah Akta 446. Okey, ke-11, memproses permohonan permit perburuhan, dan yang ke-12, memproses permohonan lesen agensi pekerjaan swasta. Okey, seterusnya ya. Okey, seterusnya visi dan misi. Okey, visi dan misi JTKSM ialah visi dia peneraju utama kecemerlangan pentadbiran perubahan di sektor swasta. Okey, misi dia ialah memperkasakan pentadbiran perburuhan untuk meningkatkan kebajikan warga pekerja dan kepentingan para majikan. Jadi dekat sini dia nak kata dia dekat sini dia kata untuk kebajikan warga pekerja dan kepentingan para majikan. Kiranya dia ada dan samalah. Para majikan dia tolong, dia settlekan, para warga pekerja pun dia tolong. So jadinya tak berat sebelah lah. Dua-dua ada win-win situation. Macam tu. Okey. Kemudian dasar kualiti. Jabatan Tenaga Kerja Malaysia adalah komited untuk mengendalikan sebarang aduan buruh demi mewujudkan suasana kerja yang harmoni bagi menjamin kepuasan pelanggan dan ditingkatkan secara berterusan. Moto mereka ialah untuk memastikan perkhidmatan jabatan sentiasa cemerlang. Pegawai dan kaki tangan sentiasa diminta menggunakan minda yang kreatif semasa melaksanakan tugas. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Falsafah perkhidmatan Jabatan Tenaga Kerja menjelaskan peranan Jabatan Tenaga Kerja sebagai orang tengah di antara pekerja dan majikan. Okey, pekerja dan majikan bagi mengekalkan keharmonian di tempat kerja. Melalui falsafah ini, Jabatan Tenaga Kerja berkeyakinan tanggungjawab pekerja dan majikan akan terlaksana sementara hak pekerja dan majikan terpelihara. So, kalau contohlah ada masalah kat tempat kerja ke apa ke, kalau Jabatan Tenaga Kerja sentiasa memainkan peranan yang betul, jadi hak pekerja dan majikan sentiasa terbela lah. So, dekat tempat kerja ke organisasi tu semua akan jadi harmoni, tak ada masalah, tak ada apa. Macam tu. Okey, kesimpulan yang dapat dibuat dalam slide ni, dalam pembutangan ni ialah Jabatan Tenaga Kerja sangat penting dan sangat membantu dalam memberi keadilan dan keuntungan sama rata kepada pekerja maupun majikan. Jabatan Tenaga Kerja melindungi kepentingan dan memajukan kebajikan masyarakat industri iaitu organisasi lah, serta mengutamakan dan mengekalkan peluang-peluang pekerjaan kepada warga negara. Selain membantu industri meningkatkan daya saing bagi menghadapi cabaran-cabaran globalisasi, ianya bertujuan juga mewujudkan masyarakat industri yang berpengetahuan dalam hal-hal berkaitan undang-undang perburuhan untuk membina suasana perburuhan yang kondusif. Faham ya? Okey. Jadi kesimpulan dia,
JTKSM ni adalah sangat penting dalam membela hak pekerja dan majikan. Kalau tak ada JTKSM ni, mungkinlah, mungkin ya, mungkin warga pekerja akan ditindas oleh organisasi ataupun hak majikan diambil kesempatan, majikan diambil kesempatan oleh warga pekerja, dan tak ada siapa pun nak adili benda ni kan. So sebab itulah pentingnya JTKSM ni. Okey, itu saja. Okey, kita sampai ke penghujung slide. Terima kasih kerana mendengar perbincangan saya. Maaf kalau ada kurang. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.